Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita berjumpa lagi. Kita teruskan pembelajaran kita untuk tajuk masih lagi di bawah tajuk nombor bulat. Dan kali ini insyaAllah kamu akan sama-sama kita akan sama-sama belajar untuk kita menentukan nilai tempat dan nilai digit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan sama-sama meneroka melakukan cerakinan nombor sehingga 6 digit. Nombor 6 digit mengikut nilai tempat dan nilai digit. Jadi ada dua kemahiran yang kamu akan belajar insyaAllah. Yang pertama, mengenal ataupun menentukan nilai tempat dan nilai digit dalam sesuatu nombor. Dan yang kedua, kita cerakinkan nombor tadi berdasarkan nilai tempat dan nilai digit. Baik, untuk tidak membuang masa, kita tengok slide yang pertama. Kamu boleh buka buku teks, sebab ini pun saya ambil daripada buku teks. Okey, kamu perhatikan petikan yang ditunjukkan ini. Dialog antara empat orang murid ni. Yang saya nak kamu fokuskan ialah nombor 781,436. 781,436 ni, dan nilai tempat bagi digit 7 yang paling kiri, yang berada di sebelah kiri sekali adalah ratus ribu. Nilai tempat ini adalah kedudukan. Kita kira kedudukan dia daripada kanan. Kanan kedudukan yang pertama tu adalah nilai tempat sah. Kamu dah belajar sebelum ni. Pada tahun 1 sampai tahun 4. Cuma bila naik tahun 5, kita tambah satu lagi nilai tempat, iaitu ratus ribu. Nombor 7 ni adalah ratus ribu. Kedudukan yang pertama sah. Kedudukan yang kedua puluh. Kedudukan yang ketiga ratus. Kedudukan yang keempat ribu, puluh ribu, dan yang keenam, kedudukan yang keenam adalah ratus ribu. Itu yang kamu tambah untuk tahun 5. Baik. Untuk nilai digit pula ialah bergantung kepada nilai tempat tadi. Bergantung kepada nilai tempat dan juga angka ataupun digit yang berada di tempat tersebut. Okey. Contohnya tadi 781,436 disebabkan 7 itu adalah nilai tempat ratus ribu dan angkanya pula ialah 7. Jadi nilai digit bagi 7 ialah 700 ribu. 700 ribu. Okay? Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukan dia. Kedudukan dia tadi di tempat ratus ribu dan digit dia pula 7. Jadi 700 ribu. Tak apa, kita tengok contoh yang seterusnya untuk kamu lebih faham. Baik. Di sini ada satu nombor iaitu 781,436. 781,436. Saya harap kamu dah mahir menyebut nombor sehingga 6 digit ni. Sebelum ni kita pun dah belajar macam mana nak menyebut nombor. Kita sebut kumpulan ni dulu, kumpulan ribu dulu. 781,000. 781 dia berada di kurang ribu. Itu untuk imbas balik lah apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Baik, untuk nilai tempat, seperti mana yang diterangkan tadi, nilai tempat adalah mengikut kedudukan dia. Kedudukan paling kanan iaitu nombor 6. Apa tempat dia? Sah. Kita ada nilai tempat sah lagi. Ada puluh. Kemudian ratus, ribu, puluh ribu, dan ratus ribu. Sehingga ratus ribu untuk tahun 5. Ratus ribu. Baik. Kedudukan ini tidak boleh diubah. Dia mesti ikut mesti ikut yang ditetapkan. Yang pertama mesti sah, kedua puluh, ketiga ratus, keempat ribu, kelima 10,000 ke 600,000. Itu mesti kamu ingat
Ambil perhatian bahawa kita tak boleh ubah-ubah. Okey, yang pertama nak jadikan dia kedudukan yang pertama dari sebelah kanan, kita nak jadikan dia puluh. Tak boleh. Dia tetap sah. 6 ni tetap sah. 3 ni berada di tempat puluh. Okey. Baik, sekarang kita tengok kedudukan dia. Di mana kedudukan dia? Okey. Sah. Kedudukan yang pertama, nombor 6. Angka 6 ni, tak kira lah angka dia berapa. Kalau kosong, dia tetap sah. Kalau 3, tetap sah. Kedudukan ni tak berubah. Angka ataupun digit ni boleh berubah. Okey, mungkin 3, mungkin 2, mungkin 5, mungkin sifar. Tetapi nilai tempat dia yang pertama, kedudukan yang pertama tetap sah. Begitu juga dengan kedudukan yang kedua. Angka 3 ni duduk di kedudukan yang kedua dari sebelah kanan. Jadi nilai tempatnya adalah 10. Okey. Yang ketiga, warna hijau, adalah ratus. Okey, 10 ratus. Nombor 4 ni, digit 4 ni adalah ratus. Kedudukan nilai tempat ratus. Yang keempat, ribu. Angka 8, digit 8 ni berada di tempat puluh ribu. Dan yang terkini, yang paling ke kiri, di sebelah kiri sekali ni, yang ada angka 7 ni, tempatnya adalah ratus ribu. Ingat, tempat tidak berubah. Okay? Dia mesti mula dengan sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Ikut kedudukan dia yang betul. Kita tak boleh ubah-ubah. Yang berubah cuma angka dalam ni je. Bergantung kepada nombornya. Tapi nilai tempat dia tidak akan berubah. Baik, daripada nilai tempat inilah kita membentuk nilai digit dia pula. Okay? Nilai digit bergantung kepada digit dan juga kedudukan dia. Okey. Contohnya yang pertama ni sah. Nilai tempat dia dan digit dia 6. Jadi nilai digit dia adalah 6. Okey. Nilai digitnya adalah 6. Baik. Untuk angka 3, digit 3 berada di tempat puluh. Jadi nilai digit dia 30. 3 dan 30 dalam angka. Okey. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Digit 4, tempatnya ratus. Nilai digit dia adalah 400. Okey, katalah 4 ni, angka dia 2. Jadi nilai digit dia 200. Ratus takkan berubah. Cuma digitnya berubah jadi 200. Kalau dia 2 lah. Okey. Macam 1 ni. Warna hitam ni adalah tempat ribu. Digit dia 1. Jadi nilai digit dia 1000. Okey. Kemudian seterusnya nilai tempat 10,000. Kalau nilai tempat 10,000, digit dia 8. Nilai digitnya adalah 80,000. Ingat awak kena bezakan nilai tempat dengan nilai digit. Okey, nilai digit sentiasa dalam angka, dalam nombor. Nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Itu keyword yang awak perlu ingat. Nilai tempat sentiasa dalam perkataan, huruf. Dia tak ada nombor. Okey. Tapi nilai digit sentiasa dalam nombor, angka. Tengok ni, 7 ni berada di tempat ratus ribu. Nilai tempatnya ratus ribu. Jadi nilai digit dia 700,000. Okey. Ini awak sangat-sangat perlu untuk awak menguasai ini untuk sebelum awak boleh buat cerakinan. Okey. Baik, untuk awak lebih faham, saya sediakan satu lagi contoh soalan yang berbentuk berformatkan ujian. Soalan ni memang salah satu soalan yang famous, yang kerap kali keluar, yang melibatkan nilai tempat dan nilai digit. Okey. Okey, jadi saya nak awak sediakan kertas, pensel ataupun buku catatan untuk awak sama-sama buat. Okey. Baik. Kalau belum ada, awak pause dulu video ni, cari dulu, sediakan kertas, sediakan
pensel ataupun buku catatan untuk awak buat. Okey, pauskan dulu. Baik, saya harap kamu dah ada semua apa yang saya sebutkan tadi. Baik, kita tengok soalan ni. Rajah di atas menunjukkan dua keping kad nombor, kad A dan kad B. Cuba awak sebutkan kad A apa nombornya? 234,566. Kad B 48,768. Okey, kita belum ada soalan lagi. Ini cuma maklumat sahaja. Rajah di atas menunjukkan dua keping kad nombor tu. Dia tak bagi lagi soalan. So, soalan pertama, nyatakan nilai digit bagi angka 3 di kad A. Okey. Jadi, apa yang penting di sini ialah kita gariskan nilai digit angka 3 di kad A. Okey. Dapat nilai digit sentiasa dalam perkataan ke angka? Nilai digit tu nombor mesti dalam angka. Nilai digit mesti dalam angka. Nilai digit bagi angka 3 di kad A. Okey, ini kad A. Mana digit 3? Ni, digit 3. Okey, saya gariskan digit 3 ni. Okey, saya dah gariskan digit 3. Baik, sekarang kita tentukan. Sebelum awak boleh menentukan nilai digit dia, kita kena tentukan dulu nilai tempat dia. Apa nilai tempat untuk digit 3? Okey, kalau awak tak dapat terus secara spontan, awak boleh daripada sebelah kanan. Mula daripada ikut kedudukan dia. Kedudukan pertama apa? Sa, puluh, ratus. Sampailah ke nombor yang kita nak tahu tadi. Sa, puluh, ratus, ribu. Angka 3 adalah 10,000. Jadi kalau digitnya 3, tempatnya 10,000. Jadi nilai digit dia berapa? Tulis dulu. Tulis. Okey, berapa? Lepas ni saya bagi jawapan dia. Semak. Dah, Okey, berapakah nilai digit dia? Nilai digit dia adalah, berapakah nilai digitnya? Nilai digit dia adalah 30,000. Okey, saya harap ramai betul. Kalau boleh semua betul. Baik, soalan yang kedua. Masih lagi berdasarkan kad nombor yang tertera tu, A dan B tadi. Ini soalan yang kedua, pecahan dia. Apakah nilai tempat bagi angka terkecil di kad B? Okey. Ini kita gariskan dulu mana yang penting. Okey. Apa yang penting mula-mula adalah ni, nilai tempat. Kemudian, angka terkecil di kad B. Jadi yang ni, kita fokus pada kad B sahaja. Dia tanya nilai tempat bagi angka terkecil di kad B. Awak tengok dekat kad B ni ada 1, 2, 3, 4, 5 angka. Jadi dia nak cuma angka terkecil. Dalam kad B ni, mana satukah angka yang terkecil? Takkan awak tak tahu? Senang kan? Kita ikut dia punya tertib. Kita cari dulu kad angka terkecil mana. Kita pergi tengok dekat kad B ni. Kemudian kita cari dalam kad B ni mana satu angka paling kecil. 8, 6, 7, 4. 4 lah paling kecil. Okey, kita gariskan 4. Kata kecil. Lepas tu baru kita tengok nilai tempat dia. Nilai tempat 4 ni yang kita gariskan ni. Okey, apa nilai tempat dia? Ingat, kalau tak dapat secara spontan, kita tengok kedudukan daripada sebelah kanan ni. Sa, puluh, ratus, ribu. Ya, 10,000. Jadi jawapan dia 10,000. Ingat, bila nilai tempat mesti sentiasa dalam perkataan. Jadi jawapan dia 10,000. Okey? Faham? Baik, sekarang kita fokus kepada soalan yang ketiga. Masih lagi untuk kad A dan B. Soalan dia, hitungkan beza bagi nilai digit 4 dalam kedua-dua kad itu. Tadi dia tak pakai dua-dua kad. Sekarang dia pakai dua-dua kad. Okay, kita gariskan dulu beza. Ni yang penting ni. Beza ni gariskan. Kenapa kita gariskan beza? Sebab di sinilah letaknya operasi dia.
Beza operasinya apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Jangan lupa pula. Dah tahun 5. Beza operasinya? Ya, tolak. Okay. Bagi nilai digit 4. Digit 4. Dalam kedua-dua kad itu. Maknanya kita carilah kad A, kita gariskan 4. Kad B pun kita gariskan digit 4. Dia nak kedua-dua kad. Okey. Jadi sekarang kita dah ada satu operasi. Kita dah boleh bentuk ayat matematik dia. Operasi dia tolak. Jadi ayat matematik dia mesti melibatkan tolak. Kita tengok dulu. Nilai digit 4 di kad A. Okey. Nilai, saya guna ND ya, nilai digit. ND ni maksudnya nilai digit. Nilai digit 4 di kad A. Samaan berapa? Nilai digit 4 di kad A. Nilai tempat apa? Kemudian kita boleh dapatkan nilai digit dia. Kad A. 4. Ya, 4,000. Kemudian nilai digit 4 di kad B. Tengok sini. 10, 100, 1000, 10,000. Dia nak nilai digit, jadi mestilah 40,000. Sekarang kita nak tolak. Bila tolak, awak kena ingat, jangan ikut turutan atas yang mula-mula tolak yang kedua, bukan. Bila tolak, bila cari beza, kita mesti tolak yang besar dulu, tolak kecil. Okay, antara 4,000 dengan 40,000, mana satu lebih besar? Kalau awak diberi pilihan, kalau saya kata, awak nak RM4,000 ke awak nak RM40,000? Awak nak yang mana? Awak nak yang mana? RM4,000 ke RM40,000? Mestilah nak. Kenapa nak yang RM40,000? Sebab RM40,000 lebih besar daripada RM4,000. Jadi sekarang ni ayat matematik dia ialah berapa? Ayat matematik dia 40,000 tolak 4,000. Okey. Sama dengan berapa? Okey. Kita buat dalam bentuk lazim. 40,000 tolak 4,000. Okey. Yang ni. Jadi jawapan dia akan dapat 36,000. 36,000. Jadi beza nilai digit 4 dalam kedua-dua kad itu ialah 36,000. Ingat, selalunya kebiasaannya kesilapan yang paling kerap awak buat bila jumpa soalan macam ni ialah awak ambil ni je. Ni 4, 4 tolak 4, sifar jawapan dia. Sebab kamu tak nampak ni nilai digit ni. Ni. Okey. Nilai digit 4. Bukan dia nak digit, dia nak nilai digit. Okey. Baik, katalah kita nak cerakinkan 234,560. Okey. Kita nak cerakinkan yang pertama ikut nilai tempat. Okey. Nilai tempat. Kita nak cerakinkan ikut nilai tempat. Jadi kita kena kenal pasti dulu nilai tempat dia. Dah belajar tadi kan? Okey. 2 ni nilai tempat dia apa? 100,000. Jadi bila kita cerakin, nilai tempat mesti dalam perkataan. Tapi 2 ni tetap dalam nombor. Dia akan jadi 200,000 tambah. Cerakin mesti ada tambah. Bukan tolak, bukan darab, bahagi. Tambah. 200,000 tambah. Kemudian 3. 3 apa? 3 apa? 30,000. Tambah 4 apa? 4,000. Kemudian tambah lagi 5 apa? 500. Tambah lagi dengan 60. Dan akhir sekali sifar sa. Okey? Jadi ini cerakinan mengikut nilai tempat. Okey, nilai tempat dia ni lah ni.
Yang kita belajar tadi, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa. Itu cerakinan mengikut nilai tempat. Nilai tempat mesti sentiasa dalam perkataan. Ingat tu ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh, sa mesti sentiasa dalam perkataan. Macam mana pula kalau dia nak kita cerakin ikut nilai digit pula? Okey, kalau nilai digit lagi senang. Tak ada langsung perkataan, semuanya nombor. Jadi kalau 2 ni 200,000, awak cuma tuliskan 200,000 dalam angka je lah. 200,000. Okey, 200,000. Jangan terlebih atau terkurang kosong pula. 200,000 tambah 30,000. 30,000. Kalau awak nak semak nanti awak kena kira balik ni. Macam ni 200,000 kan. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Cukup tak? Kalau tak cukup, tambah lagi sifar. Kalau terlebih, buang. Okey, ingat tu bila 100,000 angka dia mesti ada 6 digit. 10,000 angka dia mesti ada 5 digit. Kemudian tambah lagi dengan 4,000. Tambah lagi 500. Tambah lagi 60. Sifar tak perlu tulis, tak apa. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun boleh. Untuk nilai digit. Nilai tempat kena tulis. Nilai digit tak perlu. Awak nak buat, kalau awak nak buat pun boleh. Tak ada masalah. Cara tambah sifar pun boleh. Betul juga. Kalau tak nak pun tak apa. Betul juga. Dua-dua betul. Tetapi kalau nilai tempat, sifar dia macam ni ada sifar sa kan. Sa ni mesti kena tulis juga. Okey, sebab dia nak nilai tempat tu. Okey. Baik. Baik, selepas ni saya nak awak cuba jawab soalan kuis. Tengok di bahagian description ni, bawah ni. Bahagian komen tu pun ada saya letakkan. Jadi kamu boleh klik dekat link kat situ. Okey. Dan kamu cuba jawab. Ada 5 atau 10 soalan berkaitan dengan cerakinan dan juga nilai tempat dan nilai digit. Selepas kamu dah selesai menjawab soalan kuis, kamu boleh mula menjawab soalan di modul. Okey, kita akan pergi seperti selalu soalan modul yang berkaitan muka surat berapa yang kamu kena jawab. Baik, ini adalah modul yang dibekalkan kepada kamu. Okey. Yang ni yang kamu jawab. Unit 1 nombor dan operasi, terus ke nombor, tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, ini muka surat 2. Okey, muka surat 2. Okey. Jadi kamu kena selesaikan semua soalan di dalam muka surat 2 ni. Salin dan buat di dalam buku latihan kamu. Okey. Soalan tulis nilai tempat dan nilai digit ni ada 5 soalan. Okey, kamu salin buat dalam buku latihan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, saya tunjukkan contoh dia. Ingatkan balik. Awak baca arahan, ingat baca arahan, ikut arahan apa yang dia nak. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Jadi awak perlu fokus pada yang bergaris saja. Dia dah ada garis ni kan. Nombor 1, apa digit apa yang bergaris? Digit 1. Apa nilai tempat 1? Tulis kat sini. Nilai tempat 1 apa? Ratus. Kemudian nilai digit 1. Masih lagi angka yang bergaris. 1 nilai digit apa? 100. Okey. Tu dia. Jadi nilai digit sentiasa dalam perkataan angka, nilai tempat sentiasa dalam perkataan huruf. Okey. Itu untuk yang pertama. Yang lain-lainnya awak buat. Kemudian cerakinan. Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit dan nilai tempat. Okey. Nombor yang pertama 215,568. Saya tunjukkan contoh dia. 200,000. Kemudian tambah 1 tu. 1 lah. Nilai tempat dia 10,000. Kan? Kemudian tambah, lepas 1 apa? 5. 5 apa? 5,000. Tambah lagi. Lepas 5, 5 lagi. 5 apa pula? 500. Macam tu je. Nilai tempat. Kemudian, lepas 5, 6 kan? 6 apa? 60 nilai tempat. Okey. Kemudian,
8. 8 apa tempat dia? 8 sah. Okey, dah settle. Selesai untuk nilai tempat kerakinan dia. Sekarang nilai digit pula. Nilai digit sama macam nilai tempat, cuma dalam angka. Kita tengok yang mula-mula 200,000. Kita tulislah 200,000. 200,000 tambah tengok ni. Apa tu? 10,000. 10,000 lah tu. 10,000 tambah lagi 5,000. Okey, 5,000 tambah lagi 500. Okey, 500 tambah lagi 60. Tulis 60. 8. Okey, selesai. Okey. Yang lain-lain ni buat. Ingat salin dalam buku teks dan buat dalam salin dalam buku latihan. Buku teks pula. Jangan conteng buku teks. Salin dalam buku latihan. Kemudian buat dalam buku latihan. Okey, yang ketiga lengkapkan. Yang ni lengkapkan sahaja, senang. Nilai tempat bagi 9. Apa dia? Dalam nombor ni senang. Nilai digit sama macam tadi juga. Okey. Dan soalan nombor 3. Digit di tempat ribu. Ni dia tanya digit. Awak kena berhati-hati. Dia tanya digit, bukan dia tanya nilai digit. Digit di tempat ribu. Mana satu tempat ribu? Tengok, mana satu tempat ribu? Apa digit ni? Tulis kat sini. Dan bernilai. Dan bernilai ni maksud dia nilai digit. Yang ni digit saja. Yang ni nilai digit. Okey? Okey. Baik, itu saja. Semoga awak berjaya. Sentiasa berjaya, sentiasa sihat. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.